Okay. So kita will start the class with the Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay. Right. So kita continue dengan tutorial 2, chapter 3 ya. Kita akan tengok soalan projectile motions, iaitu tutorial 2, chapter 3. So next week kita dah mula tutorial 3. Okay. Minggu ni masih lagi tutorial 2. So okay ya, jangan risau. Pada folders yang tak dapat masuk, Syafika tolong bagi tahu kawan-kawan. Jangan risau, nanti saya akan upload ke dalam YouTube. Okay, boleh tengok dekat YouTube channel saya. Alright. So never mind. Cuma kalau ada apa-apa soalan daripada diorang mengenai tutorial minggu ni, awak boleh letakkan dalam chat box. Okay, Syafika? Boleh letakkan dalam chat box. Mungkin ada yang nak minta penerangan dan sebagainya, boleh letakkan dalam chat box. Alright. Okay, so kita tengok ada tutorial 2. Okay, chapter 3 ya. Alright. So bermula dengan semua boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. So kita start dengan soalan nombor 7. Sorry, soalan nombor 5. Okay. Soalan nombor 5. Okay, untuk soalan projectile, saya nak mention balik mengenai situation dia. Kita akan dapat tengok soalan projectile dalam beberapa keadaan. Kita tahu projectile ni ialah apa? Ialah motion. Okay, motion in two dimension. Maksud dia bila motion in two dimension, senang je kita nak tahu bila kita nak check which one is projectile. Adakah free fall tu projectile? Kan? Adakah motion bergerak ke depan ke belakang tu projectile? Tapi sebenarnya projectile ini kita akan nampak dia terutamanya bila motion itu melibatkan angle. Contoh, we have a ball have been thrown at a certain angle. V0 katalah 20 meter per second, theta equals to 60 degree. Nampak? Ada angle. So biasanya kalau ada angle, definitely akan menghasilkan parabolic path. Okay, parabolic path. So parabolic path ini dikenali sebagai projectile. Okay, maksudnya equation yang kita biasa ingat, kita biasa hafal, yang 3 yang pada masa motion in one dimension, sekarang dia dah jadi 6 sebab dia ada x dengan y. Okay, so this motion will move. Selain daripada tu, kadang-kadang projectile ni agak complicated. Ini ada theta. Okay. Tapi ada juga keadaan dia. Contoh dia, the ball is thrown horizontally. Okay, thrown horizontally. Nampak? Ada objek di balik horizontal. Horizontal kita tahu pada arah X. Tapi dia baling di atas lah, bukan baling kat bawah. Maksudnya dia duduk atas tepi bangunan, dia baling horizontal. Dia baling ke tepi. Okay, dia baling. Of course, okay, with the presence of the gravity, this ball will actually fall to the ground. Okay, so ini ialah projectile. Cuma dalam kes ini, bila berlaku throws horizontally, theta is equivalent to 0. Maksudnya tidak ada theta. Okay, pada masanya. So, kena tahulah ada sifat-sifat dia juga. Maksudnya, dalam keadaan ini pun dikatakan projectile. Tapi, dalam satu keadaan ialah bouncing. Okay, kalau ini ialah so kalau kata kamu main bola macam bola jaring ataupun basketball, kamu nak bounce ke lantai, pak dia jatuh ke bawah dan dia naik balik. Okay, jatuh ke bawah ini ada theta ni. Ada theta. Okay, so masuk dalam keadaan ini nampak lebih kurang macam ni ya. Tapi ingat beza, this one is the thing is thrown horizontally, this one is the ball is throwing to the floor.
ke bawah. So bila baling ke bawah ada theta, baling ke atas, baling ke tepi theta 0. Ada juga dropping, soalan dropping. Okay, soalan drop. So bila kita dropkan ball tu jatuh sendiri. This one, kemungkinan ada theta, kemungkinan tak ada theta. So, depends. And of course, kalau pada keadaan yang tadi tu, yang ni kita boleh nampak juga ya, di mana contoh dia, ball tadi kita launch daripada satu angle, okay, V0, dia pergi ke atas bangunan. Dia pergi sini. Dia tak jadi parabolik macam atas ni. Pun boleh jadi projectile. As long as kamu faham projectile itu is motion in 2 dimensions. Ada soalan? Ada soalan tak? Apa? Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. A student stand at the edge of a cliff. Okay, student duduk di atas ni. Ada cliff ya. Ni bawah dia. Okay. Throws a stone horizontally. Okay, ni sebuah batu. Dia throw horizontally. V0, okay, equals to 18 meter per second. Okay. The cliff is bangunan pula. Okay, cliff tebing dan bawah tu ada horizontal beach. Okay, maksudnya ada pantai. Okay, pantai yang berbentuk landai lah, sebab tu dikatakan horizontal beach. So soalan ni sekarang ialah ketinggian cliff itu ialah 50 meters daripada surface of the beach. 50 meters. Okay. And of course, tengok pada soalan pertama, soalan dia beritahu, what are the coordinates of the initial positions of the stone? Okay, what are the coordinates of the initial positions of the stone? So, soalan yang pertama dia tanya pasal coordinates. Okay, initial. Right, kena faham dulu situation dia sekarang. Batu ini terletak di atas cliff, di atas tebing yang ketinggian dia 50 meter. So, kita boleh bayangkan pada tempat di bawah cliff ini, kita boleh katakan dia kosong. So, kita akan ada jarak pada jarak X dan kita boleh ada value pada jarak Y. Pada arah jarak X dan pada arah X dan juga pada arah Y. So, bila kita set dekat bawah ni kosong, dekat atas automatically jadi 50 meter. Okay. Tapi pada masa yang sama, tak salah kalau kita nak setkan di atas ini kosong dan di bawah ini berapa? Kelas berapa? Kalau bawah? Kalau atas kita set 50 kosong, bawah jadi berapa? Bawah dia akan jadi negatif 50 meter. Tapi kena betul lah. Maksudnya kalau kita pakai orang ni, kita pakai kosong, kita pakai negatif 50. Kalau kita pakai make sure dia set yang sama. Sebab permulaan dia mestilah Y0, berakhir dia mesti Y. Ini ialah Y0, ini ialah Y. Okay, so dekat sini ialah X0, dekat sini ialah X. Maksudnya bila batu tu landing, kat sini ialah X. Ya. So kita kena tahu position dia. Dan sebab tu juga pentingnya projectile ni ialah untuk kita dapatkan time. Sebab time akan menentukan tempat di mana berlaku, velocity apa yang berlaku dekat situ. So itu yang kita kena faham. Okay, so first soalan, what are the coordinates of the initial position? So in this case, coordinates dia ialah 0, 50. 0 untuk X, 50 untuk Y. Maknanya dari atas ni lah. Okay, soalan B. What are the components of the initial velocity? Okay, what are the components of the initial velocity? Ingat, dia nak cari V0. Tapi adakah V0 initial velocity? Tak. Dia nak komponen. Ingat, velocity, okay, mesti ialah vector quantity. So, vector quantity mesti datang dengan komponen masing-masing. Which means, dia akan ada V0x dan juga V0y. So, apa itu V0x?
V naught X ialah V naught cos theta and V naught Y ialah V naught sin theta. So berapa value dia? 18. 18. 18 cos kosong. Okay, sebab apa tadi saya kata? Dalam bila terus horizontally, theta will be equals to 0. Ini benda yang kita kena faham. Dalam keadaan terus horizontally, theta equals to 0. So kita kena faham lah. Sebab dalam soalan pun tak ada mention theta equals to 0 dan sebagainya kan. So kita kena faham sendiri pada masa ini theta equals to 0. So cos 0 equals to 1 and 18 equals meter per second. Dan untuk Vy, V naught Y ialah 18 sin 0 dapat 0. So that will be the components of the initial velocity. Okay, C. Write the equations of X and Y of the velocity. Dia suruh kita write equations of Vx and Vy. Okay, right? Equation of Vx and Vy. Itu maksud dia X and Y components of the velocity of the stone with time. Maksud dia sekarang dia suruh kita write equation. Equation tu mesti melibatkan Vx dengan Vy. So macam mana nak buat? So kita kena faham Vx. Dalam projectile Vx ialah V naught X plus AXT. Tapi ingat projectile jangan lupa AX equals to 0, AY equals to negative G. Ini adalah syarat untuk projectile. Kena selalu ingat. Okay. AX equals to 0, AY equals to negative G. So definitely this one become 0. So what is Vx? V naught X. Apa itu V naught X? Kita dah cari tadi. Bersamaan dengan 18 per meter per second. Okay. So apakah right equation to Vy? Vy ialah V naught Y minus GT, minus AYT plus AYT. So V naught Y tadi berapa? Kosong campur dengan AY ialah negatif 9.8 kali dengan T. So that's why jawapan dia negatif 9.8 T meter per second bersamaan dengan Vy. Okay. How long? Write soalan D. Write the equations for the positions of the stone with time using the coordinates. Okay. This was cari. Write the equations for the X and Y. Write the equations for the position. Okay. Write the equations. Y components. Position of the stone with time. Okay, so sekarang dia nak positions, okay, with time. Write the equations for the positions of the stone with time using the coordinates. So maksudnya menggunakan koordinat 050 yang kita dapat tadi. So write the equations for position. So kita kena faham equations for position dalam kes ini tidak hanya bergantung kepada Y sahaja, sebaliknya dia ada X kali. Okay, apa dia tu? So tengok X equals to X naught plus V naught XT plus half AXT square. Remember AX saya akan dapat kosong. So tinggallah yang tu saja. So what is X naught? Kosong campur dengan 18 kali dengan T. So that will be X. Right? V naught X saya dapat mana-mana daripada tadilah. So ni yang value dia tetap sama. So untuk Y pula, Y equals to Y naught plus V naught YT plus half AYT square. So apakah daripada Y naught? Y naught kita mula tadi kosong plus dengan V naught Y kosong T plus dengan half negatif 9.8
T squared. Okay. Right? Sorry. 0.50 tadi So, maksudnya dekat sini kena letakkan 50. So, 50 tolak dengan 4.9 T squared. So, kita ada dua Satu, X equals to 18T. Satu lagi Y, 50 tolak 4.9 T squared. Okay. Dalam project time macam saya mention tadi, okay, the time is very important. So, soalan E, how long after being released does the stone strike the beach below the cliff? Okay. Maksudnya berapa banyak masa yang diperlukan pada masa sini X equals to 0. So dekat sini nak tahu berapa nilai T. So berapa banyak masa yang diperlukan untuk ball ni drop. Okay. Daripada point ini jatuh ke sini. Berapa banyak masa yang diperlukan. So in order to do that, we need to calculate the time. Okay, so dalam keadaan ini kita boleh gunakan X dan kita boleh gunakan Y. Okay, tetapi dalam yang paling sesuai untuk kita gunakan, maybe kita gunakan Y. Okay, so Y equation equals to Y naught plus V naught YT plus half AY T square. So apa yang berlaku dekat Y naught tadi, berapa value dia? Okay. Ingat dekat sini Y naught, V naught Y dah jadi kosong, tinggal Y naught sahaja. So tinggallah Y plus half AY T squared. Okay, so Y bersamaan dengan kosong. Okay, so bila kita bawa Y tu ke sini, negatif 50. Okay, so negatif 50 bersamaan dengan negatif 4.9 T square. So T bersamaan dengan 50 bahagi 4.9 T. So kita dapat lebih kurang jawapan dia 3.19 second. Okay, so that will be how long. Okay, very important to understand the projectile. We need to calculate time. Okay, so soalan yang berikutnya, soalan F. With what speed and angle of impact does the stone land? Okay, mana kat stone land? Stone land dekat sini tadi, dia jatuh di sini. Okay, maksud dia bila dia jatuh dengan velocity ataupun dengan speed. Okay, this V always akan datang dengan komponen dia. Dia akan ada Vx dan dia akan ada V and Y. Of course dekat sini ada theta. So that's why dia kata with what speed and angle of impact does the stone land. Dekat sini lah. So that's why kita kena calculate V. Okay. So first kita kena tahu dulu what is the Vx and Vy. Dan kita tahu tadi masa kan. So kita kena calculate dulu. V is equivalent to Vx square plus Vy square. Ini kita kena calculate dulu lah. So what is Vx? Vx ialah V naught X. Okay. So what is V naught X? V naught cos theta. So berapa tadi? 18. Cos, so dapat 18 lah. So what is Vy? Vy ialah V naught Y plus AYT. What is V naught Y? V naught Y kosong plus dengan negatif 9.8 kali dengan T. T tadi berapa value dia? 3.19 second. Dapat daripada mana? Daripada soalan sebelum ni. So that's why Vy kita akan dapat negatif 31.3 meter per second. And then of course kita masukkan ke dalam formula. Dan kita dalam formula ni kita akan dapat 36.1 meter per second. Okay, baru dapat V dia. Ingat Vx dengan Vy. Masukkan ke dalam value-value. Okay.
right? So theta equivalent to tangent negative 1 Vy over Vx. Berapa dapat dia? Dapat lebih kurang negatif 60.1 degree. Okay, so inilah jawapan akhir dia. Tak perlu, tak payah tukar ikut dia lah. Maksudnya below horizontal ke apa ke, tak perlu. Just tinggalkan dalam negatif 60. Sudah memadai. Ada soalan tak? Ada soalan nombor 5. Tak ada saya. Yang lain saya tak tahu. Okay. Okay, so soalan nombor 6 pula. Okay, so soalan nombor 6. The fireman 50 meters away from a burning buildings direct a stream of water from a ground level fire hose an angle of theta equals to 30 above the horizontal. If the speed of the stream as it leaves the hose is 40 meters per second, what height will the stream of water strike the building? At what height? Maksudnya dia nak suruh cari apa? So, kita bayangkan macam ni lah. Saya buat dalam bentuk macam ni, ada building. Okay. So, kita bayangkan ada water hose. So, akan hose. So, this one theta dia lebih kurang 30 degree. And V0 is 40 meter per second. At what height will the stream of water strike the building? Okay. At what height maksudnya dia nak suruh cari apa? Nak suruh cari Y. Okay. Nak suruh cari Y. Jarak dia sekarang daripada building ni kepada orang ni ialah 50 meters. Okay. So inilah jarak apa ni? This one is considered as X. Kenapa pentingnya kita label-labelkan macam tu? Supaya kita faham situation dia. Okay. So sekarang nak suruh cari Y. Nak cari Y, ingat apa formula Y? Y equivalent to Y0 plus V0 YT. Nampak setiap soalan saya akan tulis equation. Sebab apa? Sebab saya nak bagi hafal dalam kepala. Okay, walaupun benda tu kita dah tahu tapi kita kena. Of course, bila kita nak dapatkan Y, kita kena ada T. Tapi sekarang T tak ada. So how to get T? So nak dapatkan T, kita kena guna cara lain lah. Okay, we need to calculate T first. Okay, so in this case, okay, for these questions, we have X. Apa ialah X? So ingat, X ialah X0 plus V0 XT. Okay, so this one is 0. So ialah, what is V0 X? V0 X ialah V0 cos theta kali dengan T. Bersama dengan X. So, kita dapat T will be equals to X over V0 cos theta. So, X is 50 meters. Bahagi dengan V0. 40 cos 30. So, T value dia akan dapat 1.44 seconds. So, lepas tu, kamu masuklah dalam equation ni. Dan dapatlah 18.6 meters. Okay, so that is number 6. Ada soalan? Ada sir. Apa tu? Saya blur yang apa ni? So, yang formula apa ni Y dengan Y0 kan. Y0 tu datang dari mana? Bukan asal dia. Kalau formula asal tulis dia asal dia macam ni. Equation ni delta Y equals to V0 YT plus half AYT square. So delta Y ni kita faham Y tolak Y0. Oh, okey dapat. Jadi kita bawa lah ni ke sebelah sana.
Okay, faham. Okay. Selama ni kalau sekolah kita pakai S. Sama dengan UT plus half AT squared. Kita pakai yang tu je. Okay. So sekarang ni delta Y tu ialah S. Delta X ialah S. Okay. So jangan confuse Okay, dapat. Okay, thank you, sir. Okay. Right. Okay. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 7. A playground is on the flat roof of a city school 6 meters above the street below. Okay, dia pelik sikit Now kita ada satu playground yang terletak 6 meter daripada ketinggian 6 meter. Maksudnya playground ni duduk di atas bumbung yang ketinggian dia 6 meter. Okay, duduk di atas satu bangunan lah. Okay, ketinggian playground tu ialah maksudnya dekat sini lah. Kat sini ada buaian. Okay, so ketinggian dia adalah 6 meter daripada bawah. And ketinggian dinding bangunan tu ialah 7 meter. So kena faham situasi tu lah. Okay, so this is playground Dan ketinggian beam beza antara playground dengan tu ialah 1 meter lah. Dia 1 meter. Okay, so a ball has fallen to the street below and the passerby returns it by launching at an angle of theta equals to 53. Okay, above the horizontal at the point of D equals to 24 meters from the base of the building wall. Okay. This is 24 meters. Jarak dia. Right. So the ball takes 2.2 seconds to reach a point vertically above the wall. So bila dia pergi launch, betul-betul bila bola tu berada di atas ni, okay, masa pada masa ini ialah T equals to 2.2 seconds. Okay, katalah dia start dengan T kosong. So pada masa bola tu betul-betul berada di atas vertically above the wall. Ni wall So this one is wall. Okay. So pada masa tu masa dia adalah 2.2 seconds. Itu je maklumat yang dia beri. Okay. V0 pun tak ada. Maksudnya kita we don't know about V0. V0 tak ada. Okay. Soalan yang pertama ialah betul lah tu soalan dia. Find the speed at which the ball was launched. Find the speed at which the ball was launched. Okay, find the speed at which the ball was launched. So, equation mana yang kita nak pakai untuk dapatkan V0? Okay. So, in this case, kita ada beberapa equation. Tetapi kalau kamu dah biasa buat dalam situation macam ni lah, buat soalan dalam projektar, kita tahu yang maklumat 24 meter kat bawah ni mesti ada kaitan dengan V0. Paling senang lah untuk kita nak kaitkan ni. Sebab apa? Kita tahu X equals to X0 plus V0 XT. Okay. And of course kita tahu X0 will be 0 sebab bermula dia kosong. So jadilah X equals to V0 XT. Ingat V0 X ialah apa? X ialah V0 cos theta kali dengan T. Okay, V0 cos theta kali dengan T. Nampak? Tu dah ada nampak dah V0. So what is V0? V0 ialah X divided by cos theta T. Which means 24 divided by cos 53 kali dengan 2.2 seconds. Macam mana kita tahu 2.2 seconds? Sebab dekat sini. Daripada kosong sampai 2.2 seconds. So kita dapat dekat sini V0 dia equivalent to 18.1 meter per second. So that will be the initial speed.
Soalan yang kedua, find the vertical distance. Okay, find the vertical by which the ball ball clears the wall. Okay, di manakah vertical distance tu? Okay, kalau kita tengok dalam sistem tadi, di manakah ball tu clears the wall? Di sini, ni tempat dia. Inilah tempat di mana ball clears the wall. Okay, so berapakah ketinggian ball pada masa ni? So dia nak tahu what is y. Okay, berapa y dekat situ? The ball clears the wall. Kita tahu wall setinggi dia 7 meter. Tapi ball clear, maksudnya ball boleh lepas 7 meter tu. So berapa beza dia? Tu soalan yang dia nak sebenarnya. Berapa beza antara ketinggian ball dengan ketinggian wall? That is the question. So we need to calculate y. So y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt squared. Okay, since kita ada y, kita ada t 2.2 seconds, so we can use that equation. So y naught will be 0. What is v naught y? V naught y ialah v naught sin 53 kali dengan 2.2 seconds plus dengan half negatif 9.8. Tengok macam mana saya gunakan t dan 2.2 seconds square. So in the end, jawapan dia ialah 8.09 meters. Okay, so how much? The difference, so delta y will be 8.09 minus 7.00 meters. Jawapan dia lah 1.09 meters. So that will be the answer for part B. And lastly, find the horizontal distance from the wall. Okay, find the horizontal distance from the wall to the point on the roof where the ball lands. Okay, nampak dekat sini? Dia suruh cari find the horizontal distance from the wall. Maksudnya daripada sini ke mana? Ke point di mana bola ni jatuh. Ini yang dia suruh cari dia. So untuk tahu X ni kat sini, kita kena dapatkan dulu apa value T. Value T bila kita sampai. Right? So we need to calculate T. So in order to do that, kita kena gunakan C. So what is C? Y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt square. Okay. So y naught adalah tempat dia sampai, which is 6 meters. Okay, y naught 0. Okay, permulaan dia kosong. Tempat dia sampai 6. V naught y ialah v naught sin theta kali dengan t. T yang kita nak cari. Half okay, 1/2 kali dengan negatif 9.8 T square. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ada T square. So jawapan dia nanti kita dapat kuadratik. So T1 kita akan dapat 0.497 second and T2 ialah 2.4 berapa dia? 2.46 seconds. So yang mana satu kita nak ambil? Okay, saya terangkan dulu. Dua-dua positif. So kita kena ambil dua-dua. Tapi di mana tempat dia ni sebenarnya? Okay, tengok kita ambil tadi y naught kita ialah 6. Di mana 6? So kalau kita tengok 6, ketinggian dia ialah dekat sini. So maksud dia bola ni telah pun sampai pada ketinggian 6 pada masa ni. Okay, so mana 2 kali dia dah lalu 6. Satu point ini, satu point di sini. So this is kita dapat dinamakan 0.497 seconds. Dan dekat sini 2.46 seconds. Okay, so ada dua tempat T. Dua tempat yang di mana berlakunya itu. Sebab macam dulu, ada satu benda kita pernah buat dulu, kita dapat 2 T. Yang ini yang negatif T kita buang. Kita ambil positif T je. Tapi sekarang kita dapat dua value T yang dua-dua dia positif. So takkan nak buang. So kenapa ada dua positif T ni? Sebab macam saya terangkan tadi, okay, bila bola tu disepak naik ke atas, dia telah pun sampai
ke paras 6 meter. Daripada value, nampak dia dah sampai kat sini. Dan of course, bola tu akan terus naik ke atas dan akhirnya last kali jatuh pada ketinggian 6 meter juga. So 2 kali dia jumpa 6 meter. So that's why jawapan dia tidak ada 2. So in this case, okay, this is the final time. So we can actually calculate the final position. So we need to do that. So 2.46 tolak dengan 2.2 second. Kenapa tolak 2.2 second? Sebab dia nak tahu X. Dekat sini 2.2 second, dekat sini 2.46. So kita tolak dua-duanya. Okay. So tolak dengan ni dapatlah 0.26 second. So masukkan dalam formula X equals to X0 plus V0 XT. So 0 plus dengan V0 18.1 tadi cos cos 53 kali dengan berapa? 0.26. So dapatlah jawapan dia 2.8 meter. Okay, so that will be the end of question 7. Okay, so maybe question 8 kamu boleh buat sendirilah kot. Ada problem. Kalau kamu tengok, a plane is flying, nombor 8 flying horizontally with a constant speed 55 meter per second. When it drops a rescue capsule, the capsule lands on the ground 12 seconds later. Find the height of which the capsule has had dropped. Okay, so dengan cara ni kita kena faham apakah keadaan yang kita kena faham kat sini. Bila flying horizontally, kita drop apa-apa, so theta dia akan jadi 0. Okay, bila theta 0, dia akan bagi influence kepada V0Y sebab V0 X ialah V0 cos theta. So kalau cos ini kosong, V0 X sama dengan V0. Tapi kalau V0Y dia beza, dia ialah V0 sin theta. Kalau theta ini kosong, V0Y akan jadi kosong. Okay, so that will give you some things. So now we already discussed 3 questions at least soalan nombor 5, nombor 6 dan soalan nombor 7. Untuk soalan nombor 8 saya nak kamu buat sendiri Untuk soalan A dan soalan B kamu buat sendiri. Kita nanti cuba try. Okay, any questions so far? Ada soalan? No sir. Okay, good. Okay, kalau tak ada, I think next week kita akan teruskan dengan tutorial 3 Tutorial 3 kita akan terus, maknanya minggu ni kita akan belajar, so minggu depan terus dengan tutorial 3. Okay, so I stop here insyaAllah. Okay, for those yang tak boleh hadir tu, it's okay. Saya akan saya akan uploadkan ke dalam YouTube nanti minta semua tengoklah kat situ. Right? Okay, so I think I'll stop here. Thank you very much everyone.